Selamat datang saya ucapkan kepada semua murid-murid tingkatan 1 SMK Sungai Pusu, terutama dalam subjek pendidikan moral. Nama saya Cikgu Muhammad Azmi bin Damanfuri. Okey, saya akan mengajar awak pendidikan moral tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey. Jadi saya harap semua yang berada di rumah masing-masing berada dalam keadaan sihat. Okey, tenangkan diri, belajar. Okey, sebab kalau tidak belajar, kita tidak akan dapat ilmu pengetahuan yang luas. Okey. Jadi untuk hari ini, memandangkan ramai yang tiada peranti dan tiada data. Okey, jadi hari ini saya akan merekod pengenalan saya kepada pendidikan moral tingkatan 1. Okey, jadi saya harap semua murid-murid yang menonton video ini, okey, dapat memberi respon selepas PDPC kita berakhir. Okey, justru saya harap murid-murid boleh download buku teks digital, okey, untuk sebagai rujukan. Okey, sementara kita berada dalam situasi PDPR, jadi saya harap semua murid-murid dapat download download buku teks digital yang berada di laman Tersawang. Okey, dan banyak dah cikgu-cikgu share mengenai buku teks digital yang ada hari ini. Semua kalau boleh semua mata pelajaran mesti ada buku teks digital. Okey, gunalah handphone mak ayah untuk download semua buku teks yang ada. Okey, untuk bila kita belajar, jadi sebagai rujukan kita tak ada buku teks, betul? Okey, jadi kita kena ambil buku teks tu. Okey, buka buku teks, okey, baca balik. Sekiranya tiada PDPC, boleh rujuk buku teks bila-bila masa. Okey, jangan tunggu ada PDPC baru kita nak buka buku teks. Okey, so tajuk kita hari ini adalah pengenalan kepada moral. Okey, dalam sebelum tu saya nak terangkan, dalam moral ni kita ada 4 bidang. Okey, bidang yang pertama adalah pengenalan moral. Okey, tajuk yang kita akan masuk pada hari ini. Yang kedua, bidang diri, keluarga dan persahabatan. Okey, yang ketiga, hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Okey, yang keempat, moral, peraturan dan undang-undang. Di mana semua sekali tajuk pendidikan moral ini ada 17 unit, yang perlu kita habiskan dalam tahun ini, dan semoga kita sempat menghabiskannya walaupun dalam tempoh PKP, PKPB dan apa segala sekalipun PKP-nya. Saya harap murid-murid dapat memberi sedikit masa untuk pelajari tajuk-tajuk yang ada, bukan setakat moral tapi semua sekali tajuk pembelajaran, subjek-subjek pembelajaran yang ada pada tingkatan 1 ini. Okey. So hari ini kita akan masuk tajuk yang pertama, iaitu kenali moral. Dalam bidang yang pertama, iaitu unit yang pertama, kenali moral. Apa dia? Kenali moral. Itulah tajuk awak untuk hari ini. Okey, sekarang kita pergi kepada tengok dalam slide yang saya sediakan. Inilah bentuk buku teks digital, yang pendidikan moral. So yang dimulakan dengan rukun negara. Ini semua awak tahulah. Kepercayaan kepada Tuhan, setiap raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Inilah dia buku pendidikan moral tingkatan 1. Buat murid-murid yang baru masuk ke tingkatan 1, inilah buku dia. Ini adalah kandungan yang saya cakap tadi. Yang pertama, awak ada bidang pertama, pengenalan moral. Awak ada 3 unit dalam situ. Yang kedua, awak ada diri, keluarga dan persahabatan. Awak ada 4 unit di situ. Kemudian awak ada bidang yang ketiga, hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Ada
5 unit. Kemudian yang keempat, bidang 4, moral peraturan dan undang-undang, ada 2, 4, 5. Ada 5 unit kat situ. Okey. So semua sekali ada 17 unit. Okey, ini tak perlulah kita tengok. Kita terus kepada tajuk yang pertama, iaitu kenali moral. Okey. Cuba lihat kat sini. Dalam unit ini saya belajar tentang yang pertama, maksud moral melalui contoh. Okey. Yang kedua, perbezaan perlakuan baik, benar dan patut. Yang ketiga, kepentingan berkelakuan baik, benar dan patut. Yang keempat, perasaan apabila berkelakuan baik, benar dan patut. Yang kelima, cara perlakuan baik, benar dan patut. Diulang banyak ulang. Baik, benar, patut. Baik, benar, patut. Okey. So awak kena fahamlah apa yang kita nak sampaikan hari ini mengenai moral, kelakuan yang baik, benar dan patut. Apakah nilai yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, nilai rasional. Okey. Untuk kita berfikir dan melakukan tindakan, okey, tanpa melibatkan emosi. Okey, selepas kita fikir positif, negatif, apa akan berlaku sekiranya kita melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, baik hati. Okey, ini semua orang tahulah baik hati. Yang ketiga, kebebasan berfikir. Okey, kebebasan melakukan suatu perkara tanpa kita dengan kita mengambil kira, okey, benda itu betul, baik, benar dan patut, salah, okey, itu kita kena ambil kira. Yang keempat, kesederhanaan. Okey, apa yang perlu kita buat mestilah bersederhana sahaja dalam tindakan kita. Yang terakhir, iaitu nilai terakhir, bertanggungjawab. Okey, apa tindakan yang telah kita lakukan, perbuatan yang telah kita lakukan, kita kena bertanggungjawab terhadap apa? Terhadap tindakan kita. Kalau baik tindakan kita, baiklah balasan kita. Buruk tindakan kita, buruklah balasan kita. Okey, kita lihat konsep moral yang pertama. Apakah dia maksud moral? Okey. Moral ini sebenarnya berasal daripada perkataan bahasa Latin, iaitu mores. Okey. Berasal daripada perkataan bahasa Latin, iaitu mores. Perkataan ini bermaksud tingkah laku yang baik, betul dan diterima. Kenapa ni? Kenapa tadi kita punya apa yang awak nak belajar tadi tu? Okey, kenapa diulang-ulang baik, betul dan patut? Baik, betul, patut. Okey. Itu sebabnya maksud moral itu adalah tingkah laku yang baik, betul dan diterima. Okey, diterima siapa? Okey, diterima sejajar dengan kehendak agama, okey, norma masyarakat ataupun undang-undang masyarakat, peraturan masyarakat. Yang seterusnya ialah peraturan dan undang-undang seperti yang ditunjukkan dalam peta pemikiran di bawah. Okey, ini adalah peta pemikiran. Cuba lihat peta pemikiran ini. Okey, tengok sini, moral di tengah-tengah yang merah ini. Okey, daripada moral ini untuk apa? Okey, apakah maksud moral kat sini? Dari apakah tujuan dia? Okey, kenapa kita bertindak? Kena ada moral dalam diri kita. Yang pertama, mesti mengikut moral tu, mestilah mengikut norma masyarakat. Yang kedua, okey, norma ni tahu norma adalah lebih kepada peraturan-peraturan masyarakat. Yang kedua, tingkah laku baik atau buruk kita, itulah moral. Okey, yang ketiga, tingkah laku betul atau salah. Yang keempat, mengikut peraturan. Yang kelima, berdasarkan undang-undang. Yang keenam, diterima agama masing-masing. Kalau Islam, kalau Kristian, kalau Buddha. Okey, kalau Hindu, ikut agama masing-masing. Okey. Daripada mana kita dapat moral ini? Daripada mana kita dapat belajar moral ini? Yang pertama, daripada ibu bapa kita yang pertama. Okey, ibu bapa kita yang akan ajar moral. Okey, mula-mula sekali. Adik, benda ni salah. Kakak, benda ni salah. Abang, benda ni yang betul. Kenapa kena buat macam ni? Kenapa tak boleh buat begitu? Okey, yang seterusnya,
digarap oleh guru, dibetulkan lagi oleh guru. Okey, bukan kata ibu bapa salah, tak, guru hanya membetulkan semula diri kita yang salah. Okey, dibantu oleh guru. Ibu bapa dibantu oleh guru. Kemudian siapa lagi betulkan? Masyarakat, jiran-jiran kita. Okey, ini semua kita dapat maklumat daripada moral ini daripada masyarakat. Kemudian daripada mana lagi kita dapat? Iaitu buku rujukan. Kalau kita tak boleh dengar, kita tak boleh baca, kita tak boleh mendengar, mungkin kita hanya boleh melihat tindakan, maka perlu ada buku rujukan untuk kita fahamkan. Okey, cuba lihat di bawah, ada contoh tingkah laku bermoral. Okey, ada 4 dekat sini. Yang pertama, memuliakan ibu bapa. Contoh ini contoh yang pertama, memuliakan ibu bapa. Siapa yang ada ibu bapa, muliakanlah dia. Hormatilah dia. Jangan tinggi suara dengan ibu bapa anda. Jangan tengking-tengking ibu bapa anda. Mereka dah susah payah membesarkan awak sampailah awak tingkatan 1 ni. Dan yang tak ada ibu bapa, hormatilah penjaga awak. Supaya mereka kerana mereka jugalah yang menjaga kita sampailah kita besar. Kemudian yang kedua, iaitu membantu rakan yang dalam kesusahan. Bukan membantu kawan-kawan dalam peperiksaan, itu lain. Sebelum peperiksaan kita boleh bantu, dalam periksa tak boleh bantu, itu namanya meniru. Membantu rakan dalam kesusahan. Yang kedua, yang ketiga, menziarahi jiran-jiran. Ini sekarang situasi ini sukar untuk kita laksanakan. Kenapa? Kadang-kadang jiran kita pun kita tak kenal. Siapa rumah sebelah sini, siapa rumah sebelah sana. Kita tak kenal. Ini masalah dia. Kenapa saya kata sukar untuk menziarah jiran. Tapi boleh dilaksanakan sekiranya kita yang memulakan terlebih dahulu. Untuk ziarah jiran. Janganlah pergi ziarah jiran waktu dia makan. Dia akan tahu, oh, budak ni akan nak makan dia kerja datang rumah saya. Jangan ziarah jiran waktu jiran tidur. Itu mengganggu. Ziarah jiran waktu mana? Waktu mereka sedang bekerja. Maksudnya sedang melakukan tugas-tugas rumah kat situ. Sambil-sambil bolehlah mereka bantu-bantu sikit-sikit. Besok datang pula dia ke rumah, kita datang rumah dia, besok lagi datang. Lama-lama dia pun akan membantu kita sekiranya kita dalam kesusahan. Yang terakhir itu menghormati guru. Contoh tingkah laku bermoral yang keempat adalah menghormati guru. Cuba lihat kat sini dalam gambar tu bagaimana menghormati guru. Ini biasanya kita boleh lakukan dalam face to face ataupun berhadapan dengan guru-guru. Senang. Tapi dalam pandemik COVID-19 ini, kita boleh menghormati guru bagaimana? Bila guru beri nota, bila guru beri video, tolong baca, tolong tengok, tolong respon. Itu cara kita menghormati. Jangan nanti waktu cikgu mengajar, kamu pergi tempat lain. Waktu cikgu mengajar, lepas tu bila cikgu tak mengajar, kamu buka internet apa semua. Tak boleh begitu. Menghormati dalam konteks hari ini sangat mudah anda lakukan kerana anda hanya perlu respon apa yang guru beri pada awak dalam Google Classroom, dalam WhatsApp, dalam apa saja media yang diberikan kepada guru-guru, daripada guru-guru. Ini yang kedua. Kita lihat kenapa baik benar patut ni kita ulang daripada tadi. Kita tengok yang pertama, individu yang bermoral seharusnya berkelakuan baik, benar dan patut dalam setiap tindakan mereka. Nampak ni? Setiap murid yang bermoral, insan yang bermoral, seharusnya ada benda baik, berkelakuan baik, bersifat benar, berkata-kata benar dan patut. Apakah patut? Tindakan kita patut ataupun tidak? Perbuatan kita benar ataupun tidak? Nanti kita tengok apa perbezaan baik, benar dan patut. Terdapat perbezaan antara perlakuan baik, benar dan patut. Tingkah laku tersebut dijelaskan dalam jadual di bawah.
Tengok kat bawah ni, tingkah yang baik. Tingkah laku yang baik apa dia? Tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. Okey, oleh masyarakat. Baik adalah tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. Benar adalah tingkah laku yang betul berasaskan fakta dan bukti yang sah. Patut adalah tingkah laku yang sesuai, dibuat dan diterima oleh masyarakat. Okay, cuba tengok contoh. Apa dia contoh? Perlakuan baik, benar dan patut. Okay, yang pertama, Jeffrey ternampak dua orang rakannya iaitu Hun Seng dan Irfan sedang menconteng dinding sekolah. Jeffrey melaporkan tindakan rakannya kepada guru disiplin. Hun Seng dan Irfan telah mengakui perbuatan mereka. Guru disiplin telah menjatuhkan hukuman kepada Hun Seng dan Irfan. Okey, tengok baik. Apa penjelasan baik? Baik, tindakan Jeffrey melaporkan kesalahan rakannya kepada guru disiplin merupakan perbuatan yang baik. Okey, ini perbuatan yang baik. Tindakan Jeffrey melaporkan kesalahan rakannya kepada guru disiplin merupakan perbuatan baik. Okey, apakah yang benar? Hun Seng dan Irfan telah bercakap benar kerana mengakui perbuatan mereka menconteng dinding sekolah. Okey. So apa patut tindakan dia? Tindakan guru disiplin mengenakan hukuman ke atas Hun Seng dan Irfan adalah patut setelah kesalahan mereka dibuktikan. Okey. Ini adalah penjelasan kepada baik, benar dan patut. Faham tak murid-murid? Okey, sekiranya anda faham, okey, anda boleh melakukan perbuatan ini sekiranya anda faham. Okey, boleh, sekiranya anda tidak faham, anda boleh respon pada video ini. Okey, beri komen pada video ini dalam Google Classroom. Okey. Okey. Kenapa pentingnya bertingkah laku baik, benar dan patut? Kenapa? Yang pertama, okey, baik, hubungan dengan orang lain akan menjadi lebih mesra. Bila kita berkelakuan baik, hubungan kita dengan orang lain akan jadi baik. Hubungan kita dengan ibu bapa jadi baik. Hubungan kita dengan guru jadi baik. Okey. Ini sebab kenapa kita perlu berkelakuan baik. Okey, nak jaga hubungan baik antara kawan-kawan, antara guru, antara ibu bapa dan institusi kekeluargaan. Okey. Kenapa pentingnya perlakuan benar? Dipercayai dan diyakini oleh orang lain. Okey. Bila kita bercakap benar, maka kita akan dapat keyakinan daripada orang lain. Okey. Saya rasa semua murid-murid pernah tengok cerita Upin Ipin, betul? Okey. Cerita yang mana Upin Ipin membuat sketsa di atas pentas tadika tu. Okey, bagaimana Jarjit sebagai pengembala kambing, okey, menipu orang kampung. Okey, kemudian yang kali ketiga dia minta tolong, tidak diendahkan oleh penduduk kampung. Inilah contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya. Betul. Yang ketiga, kenapa pentingnya bertingkah laku baik, iaitu tingkah laku patut membantu untuk membuat keputusan yang betul dan tepat. Okey, inilah kenapa perlu berfikiran rasional, kenapa perlu tindakan yang rasional. Okey, negatif, kita kena fikir negatif, kita kena fikir positif, tapi kena timbang tara, perbetulkan, barulah tindakan yang patut kita lakukan, tindakan yang patut akan terjadi. Okey, semua orang perlu mengamalkan tingkah laku baik, benar dan patut dalam kehidupan harian. Pengamalan tingkah laku yang bermoral akan menjadikan kehidupan kita lebih bahagia dan sejahtera. Okey, faham tak murid-murid? Okey, kita kita lihat semula daripada awal. Okey. Yang pertama kita belajar mengenai konsep Latin, iaitu konsep moral. Okey.
Masih ingat konsep moral daripada bahasa perkataan mana? Daripada perkataan Latin, iaitu mores. Okey. Perkataan ini bermaksud tingkah laku yang baik, betul dan diterima. Okey, kemudian dalam peta pemikiran, okey, moral itu kita dapat daripada mana? Okey, moral itu apakah moral itu? Iaitu moral itu mestilah diterima mengikut norma masyarakat. Okey, moral itu mestilah tingkah laku yang baik atau buruk. Moral itu tingkah laku betul atau salah. Okey, mengikut peraturan, berdasarkan undang-undang, diterima agama. Okey, daripada mana kita dapat semua ni? Daripada yang pertama ibu bapa, yang kedua guru, yang ketiga masyarakat, yang keempat buku rujukan. Okey, tingkah laku, contoh tingkah laku bermoral banyak sebenarnya. Okey, cuma yang ini kita ambil 4 sahaja yang paling dekat dengan diri kita. Yang pertama, memuliakan ibu bapa. Yang kedua, membantu rakan. Yang ketiga, menziarahi jiran. Yang keempat, menghormati guru. Okey, ini adalah contoh perlakuan baik, okey, benar dan patut. Okey, yang telah saya jelaskan tadi. Okey. Dan juga kepentingan kenapa perlunya bertingkah laku baik, benar dan patut. Okey. Cuba lihat kat situ kepentingan. Ini kepentingan perlu perlu saya tekankan di sini. Kenapa? Supaya awak faham apa itu baik. Kenapa nak kena buat baik? Okey, nak jaga hubungan. Buat baik kena untuk apa? Jaga hubungan sesama manusia. Tak kira lah dia ibu, guru, rakan, jiran. Kenapa perlu tindakan perlakuan benar, ucapan yang benar untuk beri keyakinan orang lain kepada kita. Okey, untuk orang lain yakin dengan kita. Okey, bila kita ni selalu berbohong, maka orang lain tidak akan percaya dengan kita. Kemudian ada yang terakhir adalah tindakan yang patut. Okey, apa tindakan patut ni? Saya cakap tadi nilai rasional itu kita masukkan dalam tindakan patut, membantu untuk membuat keputusan yang betul dan tepat. Okey, saya harap anak-anak murid semua faham mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Saya tak ambil banyak untuk pengenalan hari ini. Saya ambil sedikit sahaja. Okey, kemudian saya harap awak boleh pergi kepada link yang saya akan berikan di bawah untuk menjawab soalan-soalan daripada tajuk ini. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di hari yang lain, di waktu yang lain. Sekiranya kita dapat bersua muka, mungkin PDP kita akan lebih panjang. Okey, sebab saya tak boleh nak dengar respon daripada anda semua. Okey, sekian, terima kasih. Okey, selamat menjawab soalan.